So, Assalamualaikum kelas. Hari ini bersama dengan cikgu lagi. Jadi, tanpa buang masa, kita akan sambung kelas kita untuk topik yang seterusnya. Jadi, untuk hari ini kita akan masuk bab baru iaitu nutrisi dan teknologi makanan. So, kita akan pergi, terima kasih kepada Cikgu Nazila buat slide ini. Dan kita akan pergi kepada subtopik yang pertama iaitu gizi seimbang dan nilai kalori. Jadi, apakah itu sebenarnya gizi seimbang? So, gizi seimbang ni adalah merujuk kepada pemakanan yang mana dia ada semua kelas makanan tapi dia mesti berada dalam kuantiti yang betul. Itu adalah gizi seimbang. So, contohnya walaupun ada semua kelas makanan yang kamu belajar masa form 2 dulu, yang ikut piramid makanan tu, tapi kalau kuantitinya tidak betul, maka kita tak anggap makanan kita tu sebagai gizi seimbang. Ini kita ambil contoh. Okey, kita ada nasi lemak. Cuba kita fikir sekejap. Adakah nasi lemak ni adalah contoh gizi seimbang? Adakah dia ada semua kelas makanan? Dan adakah kelas makanan tersebut uh, diletakkan dalam kuantiti yang sesuai? Ini contoh yang seterusnya. Sate. Jadi, persoalan cikgu adalah adakah sate ni kita boleh anggap sebagai gizi seimbang? Adakah dia mempunyai semua semua kelas makanan dan adakah dia uh, diletakkan pada kuantiti yang sesuai? Jadi itu soalan-soalan yang cikgu nak kamu fikir. Dan sepanjang bab ni kita akan tengok apa yang cikgu maksudkan dengan soalan-soalan macam ni. So kita tengok Jadi kalau kita tidak mengamalkan pemakanan gizi seimbang, kita mungkin akan terkena kesan malnutrisi yang mana kita akan mengalami kekurangan sangat-sangat ataupun uh, kita mengalami terlebih sangat-sangat sesuatu kelas makanan. Jadi ketidakseimbangan tu menyebabkan masalah malnutrisi akan berlaku. Jadi yang kamu nampak dekat depan ni 5 contoh penyakit yang disebabkan oleh malnutrisi. Kita ada goiter, kita ada scurvy, kita ada ricket, kita ada marasmus, kita ada kwashiorkor. Yang ni pun kamu dah belajar dulu masa form 2. Okey, kita tengok contoh. Ini adalah gambar macam mana negara-negara yang mengalami masalah malnutrisi. Jadi kanak-kanak mereka memang menunjukkan ciri-ciri masalah ni. Macam contoh kita nampak badan kurus tapi tiba-tiba perut kembung. Ini adalah kwashiorkor. Okey, so kita tengok seterusnya. Untuk Malaysia, kita ada satu konsep yang kita panggil sebagai konsep pinggan sihat. Yang mana konsep pinggan sihat ni dia menyatakan bahawa 1/3 daripada makanan kita diisi dengan nasi ataupun karbohidrat. So bila kita cakap pasal nasi atau karbohidrat, boleh jadi sumber karbohidrat lain seperti roti, mi dan sebagainya. Dan suku lagi kita isi dengan protein. Sama ada ikan, daging, daging ayam, daging kambing dan selebihnya separuh tu kita isi dengan buah dan juga sayur. Jadi ini yang dicadangkan oleh kerajaan kita. So kalau kamu nampak dekat sini, yang kita perlu banyakkan adalah sayur. Okey. So dalam konsep pinggan sihat ni, dia menyatakan bahawa kita mesti makan 3 hidangan utama yang sihat dalam masa sehari. Dan antara selang masa waktu makan tu, kita boleh mengamalkan pemakanan snack yang sihat. Okey, kita perlu utamakan makanan yang berbijirin dan kita kena kurangkan makanan bergoreng dan bersantan. Dan kita baik makan makanan yang dimasak di rumah. Sebab kita boleh kawal apa yang kita letak dalam pinggan kita. So kalau kamu tengok dekat sini, so cuba ingat balik soalan yang cikgu tanya tadi. Adakah nasi lemak dan sate itu dianggap sebagai gizi seimbang? Okey, so kita tengok ini adalah contoh-contoh pinggan sihat yang lain. Kita ada nampak ni, nasi dia letak hanya suku pinggan, kemudian dia letak ayam sebagai sumber protein, buah dan sayur. Ini kamu nampak juga nasi suku pinggan, kemudian kita letak ikan sebagai sumber protein dan kita ada sayur dan buah. Ini kalau kita nak gantikan roti, kita nak gantikan dengan roti ataupun capati. So ada capati, kemudian kita ada kuah kari sebagai sumber protein. Okey, kemudian kita letak sayur dan buah. So contoh yang lain adalah yang ni. Okey, kita makan mi sup, banyakkan sayur, kemudian kita banyakkan buah.
Jadi kalau kamu perasan, dalam menu-menu ni kita letak air apa dekat situ? Kita letak kebanyakannya air kosong. Sebab kita nak kurangkan jumlah pengambilan gula harian kita. Okey. So, seterusnya benda yang kita nak belajar adalah berkaitan dengan nilai kalori. Jadi nilai kalori ni apa? Nilai kalori ni merujuk kepada tenaga yang ada dalam satu makanan. Okey, ya, makanan yang dibebaskan daripada pengoksidaan. Bermaksud daripada proses badan kita lah. Dan jumlah tenaga yang dihasilkan akibat pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkap. Jadi untuk kalori, kita guna unit kalori, kilokalori ataupun joule ataupun kilojoule. So 1 kalori bersamaan 4.2 joule. 1 kilokalori bersamaan 4200 joule ataupun 4.2 kilojoule. Okey, itu adalah unit bagi kalori. So macam mana saintis ataupun orang yang mengkaji makanan ni menentukan nilai kalori dalam makanan? Kita guna satu alat dipanggil sebagai kalori bomb. Jadi kalori bomb ni, dalam kalori bomb ni dia adalah sistem tertutup. Kemudian kita bakar makanan tersebut. Bila kita bakar makanan dalam tu, dia akan menghasilkan tenaga. Jadi dengan mengesan tenaga yang bebas tu, biasanya kita menggunakan perubahan suhu, kita boleh tentukan ada berapa banyak kalori dalam makanan tersebut. Jadi ini secara umumnya lah. Secara umumnya hasil daripada Gross-Venor dengan Smolin, kajian pada tahun 2000. Okey, nilai kalori ada pada karbohidrat adalah 16 kilojoule setiap gram. Lemak mengandungi tenaga 37.6 kilojoule bagi setiap gram. Dan protein ada 16.7 kilojoule setiap gram. Jadi dekat sini kamu menampaklah lemak tu dia ada tenaga yang sangat banyak. Okey, jadi ini adalah anggaran kalori mengikut orang kata apa, jenis makanan. So kalau kita tengok gula ni sebenarnya dia mengandungi 100% karbohidrat. Jadi kamu boleh tahulah yang tenaga dalam gula ni sebenarnya tinggi. Okey, kalau kita tengok dekat sini, daging dia hanya ada tenaga dalam jumlah yang sikit yang disimpan dalam lemak dan protein. Selebihnya adalah air. Dan kalau kita nampak minyak ni 100% lemak. So dia ada banyak tenaga dalam dia. So beras pun sama, ada banyak tenaga di dalamnya. Ini adalah anggaran kalori sahaja. Jadi kalau dekat Malaysia, yang ini adalah melalui kajian Perkins, Simkin, McCarthy dan Levin pada tahun 1996. So kita boleh nampak kalau macam contoh nasi ada 15.04 kilojoule per gram untuk tenaga. So kalau kamu nampak dekat sini nampak minyak sawit, mentega, lemak ni. Ini yang mengandungi paling banyak tenaga. Okey. So mengapa kita nak kena belajar pasal kalori dalam makanan ni? Okey, sebab kalau kita tak ambil kalori mengikut keperluan badan kita, maka dia akan memberi kesan kepada kesihatan kita. Sebab kalori itu adalah tenaga. Jadi setiap makanan ada tenaga. Yang mana tenaga tu akan digunakan oleh kita untuk menjalankan proses hidup apabila kita makan. Jadi bila kita tak mengambil kalori mengikut keperluan kita, sama ada kurang atau lebih, maka dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi macam mana apakah faktor yang sebenarnya mempengaruhi keperluan kalori ni? Sebab setiap orang dia memerlukan kalori yang berbeza. Okey, kita tengok faktor-faktor dia. Contoh umur lah. Okey, macam kebanyakan pelajar cikgu yang dengar slide ni, kamu berada dalam usia remaja. Jadi kamu sedang mengalami pembesaran. Itu sebab kamu memerlukan tenaga yang lebih daripada cikgu. Itu adalah faktor pertama, iaitu umur. So faktor yang kedua adalah jantina. Okey, lelaki biasanya memerlukan kalori yang lebih sebab metabolisme lelaki lebih tinggi. Metabolisme tu merujuk kecekapan badan untuk menukarkan apa yang kita makan kepada tenaga. Okey, so lelaki mempunyai metabolisme yang tinggi dan lelaki biasanya lebih aktif. Jadi dia perlukan kalori lebih. Okey, yang ni cikgu cakap kebiasaan. Ada juga perempuan yang aktif. So kita tengok kepada aktiviti fizikal. Okey, faktor seterusnya adalah aktiviti fizikal. So kalau tiap-tiap hari kamu banyak melakukan aktiviti fizikal, maka kamu memerlukan lebih banyak kalori. Sebab aktiviti fizikal ni memerlukan tenaga yang banyak untuk menggerakkan otot. Okey, seterusnya adalah saiz badan.
So orang yang besar memerlukan kalori yang lebih sebab dia nak mengekalkan fungsi badan dia. Sebab setiap sel memerlukan tenaga. Jadi bila badan dia besar bermaksud dia lebih banyak sel dan dia perlukan tenaga yang lebih. Okey, seterusnya adalah suhu persekitaran. Orang yang duduk di kawasan sejuk memerlukan kalori yang lebih sebab dia nak mengekalkan suhu badan. Dan akhir sekali adalah keadaan kesihatan yang mana orang yang sakit memerlukan lebih kalori berbanding orang yang sihat. Jadi faktor-faktor ni sebenarnya dia mempengaruhi keperluan kalori kamu. Sebagai contohlah. Okey, cikgu cakap pasal pelajar perempuan. Dia remaja, dia perlukan kalori yang lebih. Okey, tetapi dia perempuan, dia tak perlukan kalori yang banyak. Okey, tapi kalau dia atlet, maka dia akan memerlukan kalori yang lebih berbanding dengan lelaki yang bukan atlet. Jadi itu maksud cikgu. So faktor-faktor ni kita kena ambil kira semua sekali untuk mengetahui berapa banyak kalori yang kita perlukan. Okey, jadi yang ini adalah laman sesawang. So ada di QR code, kamu boleh ambil QR code ni ataupun kamu salin link yang cikgu tunjuk dekat atas ni. Okey, so link ni dia akan sambungkan kamu dekat satu laman sesawang yang mana dia akan bantu kita untuk kira berapa banyak jumlah kalori yang kita perlukan sehari. Dan ini adalah laman web Kementerian Kesihatan yang menunjukkan menu contoh-contoh makanan yang ada yang kita boleh amalkan untuk memastikan kita dapat kalori secukupnya, tak lebih tak kurang. So kalau kamu tengok dekat sini, okey, yang ini adalah makanan yang merujuk kepada 1500 kalori. Dia ambil 3 je. Okey, kalau kita tambah saja minum pagi, minum petang, nampak walaupun sebiji kuih dengan air teh, dia sudah tambah 150 kalori. So, kalau kamu ambil kalori berlebihan, maka akan berlaku masalah kesihatan. Masalah apa? Yang ni lah, yang dalam gambar ni. Okey, masalah yang orang kata apa, berkaitan dengan mengambil kalori yang berlebihan ni ada banyak. Dan kalau kita ambil kurang pun, dia memberi kesan. So, kita tengok. Cikgu tak nak baca tulisan panjang-panjang ni. Kita pergi terus kepada contoh dia. Okey. Masalah kesihatan pertama iaitu obesiti. Obesiti ni merujuk kepada kalau kita ambil kalori berlebihan sepanjang masa. Bermaksud tiap-tiap hari kita ambil kalori berlebihan, maka kita akan mengalami obesiti. So, orang yang mengalami obesiti ni ada risiko untuk mengalami diabetes, okey, arteriosklerosis, penyakit jantung, salur darah tersumbat, silap, dan akhir sekali boleh menyebabkan tekanan darah tinggi. So, penyakit ni bahaya. So, andai kata kalau kamu kurang ambil kalori, sangat kurang, tiap hari ambil kurang, kita akan mengalami penyakit anoreksia nervosa. Okey, ini biasanya berpunca akibat orang tu dia rasa badan dia ni asyik. Dia risau badan dia naik. Jadi dia kurangkan makan sebab dia tak nak berat badan dia naik. Jadi yang ini dia akan menyebabkan kekurangan malnutrisi. Sebab bila kalori dia ambil sikit, bermaksud dia makan sikit. Jadi bila dia makan sikit, bermaksud dia selain pada kekurangan kalori, dia juga kekurangan nutrien yang boleh didapati daripada makanan tersebut. Dan dia boleh membawa maut. So apa yang cikgu masukkan dengan tadi itu? Penyakit arteriosklerosis. Okey. Dia adalah pemendapan kolesterol pada dinding arteri yang menyebabkan dinding arteri itu tersumbat. Jadi bila tersumbat, dia boleh menyebabkan darah tinggi dan menyebabkan penyakit jantung dan strok. So penyakit jantung tu jantung tiba berhenti berfungsi. Strok ni salur darah dalam kepala pecah dan boleh menyebabkan badan lumpuh. So diabetes mellitus pula biasanya bila orang obes ni dia makan banyak. Jadi bila dia makan banyak, so macam amalan yang tak sihat, dia ambil gula banyak jadi dia boleh kena penyakit diabetes. So penyakit diabetes ni menyebabkan gula dalam darah terlalu tinggi. Dia boleh menyebabkan mata jadi rabun, menjejaskan penglihatan mata, boleh menyebabkan kesihatan ginjal dan sistem saraf rosak. Dan kalau luka dia lambat untuk sembuh. Okey. Dan ini adalah yang dimaksudkan dengan tekanan darah tinggi tadi. So biasanya disebabkan daripada pengambilan makanan bergaram yang banyak sepanjang masa. So dia meningkatkan risiko penyakit jantung dan strok. Okey. Ini adalah corak pemakanan masyarakat kita. Biasanya kita ni sebab ada banyak makanan
ringan dekat luar sana, dan biasanya kita suka ambil makanan waktu malam. Jadi waktu malam pengambilan makanan tidak berjadual dan pengambilan makanan segera yang banyak sebenarnya dia menjejaskan pengambilan kalori seharian kamu. Dia boleh menyebabkan, orang kata apa? Jumlah kalori dalam badan berlebihan, dan dia boleh menyebabkan masalah kesihatan yang cikgu cakap dekat atas tu. Okey, yang ini yang cikgu cakap. Okey. Ini adalah penerangan yang tambahan daripada tadi. So, kalau kita amalkan makanan segera dengan makanan rapuh. Jadi, apakah dimaksudkan dengan makanan rapuh? Makanan rapuh ni adalah makanan yang mengandungi nutrien yang rendah. Okey, bermaksud nutrien dia tak cukup. Dia hanya ada banyak benda yang badan kita tak perlukan. Contoh apa? Gula, garam, perasa. Okey, lemak. Jadi itu adalah makanan rapuh. Dia tak bagi kebaikan pada kita, dia cuma tambahkan kalori yang tidak diperlukan oleh badan. Jadi kamu boleh baca dekat sinilah. Ada banyak penyakit yang boleh disebabkan oleh keadaan itu. Okey, dan kamu boleh pause video cikgu untuk tengok betul-betul setiap penyakit yang ada tu. Boleh pause kejap. Okey. So, itu saja yang cikgu nak ajar hari ini berkaitan dengan nutrisi. Jadi, untuk hari ini, macam biasalah. Okey. Cikgu lupa nak masukkan kod kehadiran. So, cikgu tambah dekat sini kod kehadiran. Okey, kod kehadiran untuk hari ini. Okey, kita tambah kod kehadiran. So, kod kehadiran pada hari ini adalah sotong bakar. So, cikgu besarkan ini. So, jangan lupa masukkan kod kehadiran untuk hari ini, iaitu sotong bakar dalam borang kehadiran. Dan bila dah siap tengok video, terus isi dalam borang kehadiran cikgu dan terus jawab kuis yang cikgu sertakan dalam link. Okey, itu saja untuk cikgu. Apa yang kita akan belajar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.